Hai semua, selamat datang ke siri inspirasi bersama saya Chef Hazrin. Siri inspirasi ini adalah siri video untuk pembelajaran dan juga perkongsian untuk anda para peniaga makanan. Okey, jadi bila sebut pasal makanan, sekarang ni Ramadan dah hampir tiba. Jadi tibalah masanya untuk anda semua merancang menu apa kita nak jual masa bulan Ramadan nanti. Jadi bila sebut nak jual makanan apa, kita kena fikir juga apa makanan yang boleh memenangi hati pelanggan. Bagaimana cara-cara nak menangi hati pelanggan? Yang pertama, mestilah sedap. Yang kedua, harganya mestilah bersesuaian. Dan juga rasanya mesti konsisten. Untuk siri ini, kita akan buat dua hidangan special, iaitu kita ada mi rebus meletup Kak Noh dan juga kita ada seafood tom yum putih. So macam mana nak buat nanti? Jom follow saya sampai habis rancangan ni. Tapi sebelum tu, saya juga nak announce di ujung rancangan nanti, saya akan announce satu lagi tawaran istimewa khas untuk anda semua para peniaga untuk produk-produk daripada Unilever. Nak tahu apa dia? Stay tune. Okey, saya nak tunjukkan apa dia punya bahan-bahan untuk buat mi rebus meletup Kak Noh ni. So yang pertamanya kita ada satu tray untuk kita nak buat masak dia punya kuah. Satu tray lagi kita punya kondimen. Okey, bahan-bahan untuk mi rebus ni, yang pertama sekali kita kena sediakan bahan kisar dia. So kita ada bawang merah, kita ada bawang putih dan juga halia yang dah dikisar. Kemudian kita gunakan kacang tanah yang dah disangai dan kemudian dikisar. Kita akan gunakan serbuk Knorr chicken stock. Kita ada rempah kari daging. Kita ada udang kering yang dah disangai dan juga dikisar. Kita ada udang putih besar. Kita gunakan juga cube daging lembu, Knorr potato flakes, santan dan juga cili kisar. Ini bahan untuk kita masak kuah. Selepas siap, ini bahan untuk kita buat kondimen. Bahan untuk kondimen mi rebus ni kita ada mi kuning, kita ada tahu goreng, tauge, kita ada bawang goreng, telur rebus, cili hijau, daun bawang dan juga daun sup. Mungkin anda akan tanya-tanya, kenapa nama dia mi rebus meletup Kak Noh? Kak Noh ni sebenarnya ni kita guna produk ni. Kita gunakan Knorr chicken stock, Knorr serbuk ayam. Knorr ni yang akan bagi inspirasi untuk bagi hidangan kita lebih sedap. Okey, sekarang ni kita akan mula masak. Bahan-bahan yang kita dah beritahu tadi, sekarang ni kita akan start masak. Okey, hidangan mi rebus ni yang kita akan buat ni anggaran lebih kurang dalam 5 orang makan, iaitu kita punya kuah ni saya akan sediakan lebih kurang dalam 2 liter punya hidangan. Okey, bahan-bahan ni kita gunakan air, didihkan dia 2 liter. Kemudian kita akan masukkan semua bahan-bahan kisar ni lah. Kita rebuskan je semua sekali, bagi dia didih. Kita masukkan bawang merah. So make sure air tu pun dah boil, baru kita masukkan lah. Kemudian kita masukkan bawang putih. Masukkanlah semua bahan-bahan kisar ni. Kita akan didihkan dia. Lepas tu kita akan masukkan daging sampai daging tu lebih kurang empuk lah. Anggaran masa lebih kurang dalam 20 minit macam tu. So semua ni sekarang ni kita masukkan semua sekali bahan. Masukkan kacang tanah yang kita dah kisar tadi. Masukkan udang kering. Masukkan cili kisar. Cili kisar ni kalau rasa nak pedas lebih sikit, taruhlah lebih ya. Kemudian kita masukkan kita punya daging yang dah dipotong cube. Okey, sampai masa ni kita akan bagi dia didih lebih kurang dalam 20 minit sampai daging tu empuk. Kemudian kita akan masukkan bahan-bahan yang tinggal ni lah. Okey, jadi masa kita nak tunggu dia ni sampai daging tu sedikit empuk, so kita nak cerita sikit pasal topik kita tadi ni, bagaimana nak memenangi hati pelanggan. Kita tahu masa bulan Ramadan ada ramai peniaga-peniaga juga yang meniaga makanan yang sama dengan kita jual. Jadi macam mana kita nak menangi hati pelanggan supaya terus beli kita punya jualan? Saya akan kongsikan beberapa tips lah. Satunya, kita punya produk ni, makanan kita ni mestilah betul-betul rasa sedap supaya dapat memenangi hati pelanggan dan dia akan datang kembali.
kedua rasa yang first tadi rasa yang sedap, pertama. Kedua, kita punya harga jualan mestilah orang cakap kompetitif. Maknanya diorang ni tak rasa terbeban harga terlalu mahal sangat. Sebab kadang-kadang bila kita nak dapatkan rasa sedap ni, kos dia agak sedikit tinggi, tapi ada caranya untuk kita remain kita punya kos tu. Okey, yang ketiga, kita kena ada satu gambar, macam maksudnya kita punya promosi produk makanan kita tu, apa yang kita jual, supaya orang nampak menarik. Bila dia lalu, dia nampak kita punya banting ke dan sebagainya, terasa hati dia nak beli. Okey. Dan yang keempat, kita kena tetapkan kita punya jualan kita ni apa, kita punya signature dish, kita punya kekuatan jualan kita pada apa. Letakkanlah 2-3 menu, letakkan sebagai signature dish dengan nama yang happening, supaya bila orang nampak signature dish tu sedap, nampak menarik, gambar cantik, harga menarik, mesti dia akan beli. Cuba jangan tak cuba, boleh try nanti insyaAllah. Okey, masa kita didih ni pun dah dekat-dekat 20 minit. Jadi saya akan masukkan kita punya bahan-bahan lain. Kita masukkan serbuk Knorr chicken stock kita ni. Ni dia punya rahsia untuk bagi makanan kita lebih sedap. So bila masukkan serbuk Knorr chicken stock ni, dia akan bagi rasa ayam dalam kita punya gravy ni. Dia akan menaikkan lagi aroma, dia akan bagi rasa yang lebih seimbang. Rasa dia lebih sedap. Kemudian bila kata buat mie rebus ni, orang gunakan keledai ataupun juga ubi kentang. Jadi untuk memudahkan anda untuk menyediakan hidangan ni, kita gunakan serbuk Knorr potato flakes. So dia ni berbentuk flakes lah. Tujuan ni kita masukkan dalam ni untuk bagikan dia pekat dan dapatkan rasa lemak pada kuah mie rebus kita ni. Jadi pakai dia, letak je masa dia tengah panas ni, kita akan gaul sikit-sikit lah. So dia akan jadi pekat kuah ni nanti. So tak payah lagi dah kita nak rebus kentang ataupun keledek, nak kopek kulit, nak rebus, nak lengitkan dia lagi. So ambil masa. Ini memudahkan anda semualah. Tapi rasa dia sama macam kita buat daripada original tu. Tak percaya, boleh try nanti. Okay, boleh nampak bila saya dah masukkan serbuk Knorr potato flakes ni, kuah dia ni pun dah nampak sedikit pekat. Kacau dia kata. Dan akhir sekali saya akan masukkan santan. Boleh perlahankan api. Dan sekarang ni kita bagi dia simmer lebih kurang dalam 2 ke 3 minit. Dan hidangan pun siap untuk kuah kita ni. So kuah kita ni kita dah kacau sebati. Sekarang ni saya nak rasa kuah ni, mana tahu kalau kata perlukan adjustment lagi sikit. Saya rasa ni memang dah terbaik dah ni. Okay, saya rasa sikit dulu. Terbaik. So bila kata apa rasa yang sedap ni, saya dah boleh tutup api. Rasa yang sedap pada kuah ni, taste profile dia apa yang kita nak dapatkan pada mie rebus ni. Pertama, dia punya lemak daripada kentang, rasa dia. Kemudian dia punya udang, wangi udang kering tu ada sedikit pedas, dan juga dia punya rasa-rasa bahan-bahan yang kita dah gabungkan semua tadi tu, semuanya naik sekali. So bila kita rasa dia, kita tahu dia mie rebus yang sedap. Okey, so tips dia, kita kena tahu apa taste profile yang kita nak deliver kepada pelanggan-pelanggan kita. So dia dapat rasa apa yang kita rasa. So bila kita rasa sedap, pelanggan juga akan rasa sedap. Okey, kuah saya dah siap, saya akan ketepikan dia. Kemudian kita akan sediakan bahan kondimen dia untuk melengkapkan lagi satu hidangan mie rebus tu. Okey, udang kita pun dah celur sampai masak. Kita angkat. Kemudian kita letakkan dalam bowl. Okey, kemudian kita akan masukkan kita punya mie kuning. Okey, mie kuning dah siap, celur. Kita terus masukkan dalam kita punya bowl hidangan. Siap kita punya satu portion. Okey, kondimen-kondimen ni kita boleh susunlah dalam bowl ni. Letakkan tauge. Dan kita letakkan tahu goreng kita. Kemudian letakkan kita punya telur. Kemudian kita letakkan kita punya udang di tepi. Untuk satu hidangan ni 3 ekor memadai lah.
Okey, kemudian kita boleh tuang kita punya kuah kita ni, kuah mi rebus kita ni. Kuah meletup. Okey, kemudian kita akan masukkan, kita ada daun sup, masukkan sedikit daun bawang dan juga bawang goreng. Last sekali kita masukkan cili hijau. Okey, siaplah hidangan kita yang pertama, mi rebus meletup Kak Noh. Okey, tadi kita dah buat mi rebus meletup Kak Noh. So sekarang ni kita nak buat seafood tom yum putih. So apa dia seafood tom yum putih ni sebenarnya? Kita tahu tom yum ni dekat Malaysia ni ada dua jenis tom yum, satu yang warna merah dan satu lagi yang warna putih. Merah ni sebenarnya dah common. Jadi kita nak ciptakan kelainan supaya kita ni berbeza daripada peniaga-peniaga yang lain. So kali ni saya nak berkongsi ilmu untuk nak buat tom yum putih. So tom yum putih ni sebenarnya bahan dia pun simple je. So ini barang-barang yang kita akan sediakan. Okey, so bahan-bahan yang kita ada dekat sini, kita ada akar daun ketumbar, kita ada cili padi merah, kita ada cili padi hijau, serai, lengkuas, bawang putih, daun limau, bawang holland, kita ada halia. Dan untuk seafood dia kita gunakan udang, sotong dan juga ayam. Kita masukkan daun ketumbar, tomato, kita ada fish sauce dan kita menggunakan serbuk kenor chicken stock untuk menaikkan lagi rasa pada kita punya sup tu. Dan yang terakhir saya kita masukkan serbuk kenor lime powder untuk bagi masamkan dia. So bila sebut tom yum ni, kita mesti tahu kita punya taste profile untuk tom yum ni dia mestilah masam dan pedas. So dua taste profile ni adalah taste untuk tom yum. Jadi bila kita nak buat tom yum ni, kita kena make sure dua flavor ni mesti ada dalam tom yum. Selain daripada wangi, daripada aroma-aroma bahan-bahan kita ni, serai, lengkuas, semua ni yang akan membantu menaikkan lagi rasa pada kita punya sup tom yum. Okey, tanpa berlengah lagi, kita akan mula masak sekarang juga. Okey, resepi tom yum ni saya buat untuk hidangan 10 orang makan. So anggaran kita punya air untuk kita buat sup lebih kurang dalam 3 liter. Okey, bahan-bahan yang kita akan masukkan, kita gunakan akar daun ketumbar. Kenapa kita gunakan akar daun ketumbar ni? Sebab kita nak bagi stok kita ni wangi. Bila wangi daun ketumbar tu, kalau kita masukkan daun, nanti lama-lama dia akan gelap. Jadi kita masukkan akar dulu, bagi dia rasa. Okey, kemudian kita masukkan serai ketuk, masukkan lengkuas, masukkan bawang putih, masukkan halia, masukkan semua sekali bahan-bahan ni lah. Kemudian kita masukkan cili padi, cili padi hijau dan cili padi merah. Dan sekali kita masukkan bawang holland. Satu lagi, daun limau. Kita masukkan semua ni, kita bagi dia didih sampai dia keluar dia punya aroma tu pada stok kita. Lepas tu kita akan masukkan bahan-bahan lain lah. Kita biarkan didih lebih kurang dalam 10 minit macam tu, dapatkan aroma dia. Okey, sambil-sambil tu kita akan buat kita akan blanch kita punya seafood. So dekat sini kita ada 2 seafood dan 1 ayam lah. Kita ada udang, kita ada sotong dan juga kita ada ayam. Okey. So first kali saya akan blanch ayam dulu. Sebab ayam ni dia ambil masa sikit lah untuk nak bagi dia masak. Bila ayam ni dah celur, kemudian kita akan masukkan dia ke dalam kita punya stok. Kemudian kita masukkan udang, so
So tujuan kita celur dulu, kita tak terus masuk seafood ni sebab seafood ni cepat masak. Jadi kita tak masuk di awal-awal, nanti dia akan rosak dia punya tekstur udang tu, dia dah jadi overcook. Jadi apa yang saya buat sekarang ni, kita rebus dia sekejap saja, blanch dia sekejap untuk hilangkan hanyir seafood tu. Dan kemudian kita masukkan juga sotong. Okey. So kita biar dia di tepi dulu. Last kali nanti baru kita masukkan dia balik. Okey. So sekarang ni kita akan masukkan sos ikan. Dan juga kita akan masukkan serbuk kenor chicken stock. So bila kita masukkan serbuk kenor chicken stock ni, dia akan menaikkan lagi aroma pada kita punya stok ni. Dia bagi rasa dia lebih seimbang. So satu lagi saya nak pesan, bila dah gunakan serbuk kenor chicken stock ni, garam ni kita dah tak perlu pakai. Ataupun kalau nak adjust rasa tu, boleh taruh sedikit saja. Sebab kenor chicken stock ni rasa masin dia pun dah ada. Ya. 3, 2, 1, action. Okay, sambil-sambil kita tunggu dia didih ni, nak cerita sikit lah pasal sejarah Tom Yum ni. Jadi sejarah Tom Yum ni sebenarnya dia berasal daripada hidangan diraja, yang mana hidangan ni disediakan di kawasan selatan, kawasan tengah di Thailand. Jadi makanan ni telah telah diinovasikan, dan makanan ni telah diterima oleh semua penduduk di seluruh Thailand. Jadi bila makanan yang popular di Thailand ni sekarang ni dah menjadi popular juga di negara kita. Kerana kita ni ialah negara jiran kan, rasa pedas, rasa masam kita boleh terima. Sebab tu makanan ni bawa masuk ke Malaysia dan diterima oleh rakyat Malaysia pula sekarang ni. Dan bila cerita pasal Tom Yum ni, Malaysia punya version pun ada macam-macam jenis. Jadi apa yang saya nak kongsikan ni adalah menu yang sebenar, yang kata original daripada Thailand. Bahan-bahan itulah, bahan-bahan ni semua kita gunakan sama macam apa yang Thailand gunakan. Cuma kita akan gunakan serbuk kenor chicken stock ni untuk mendapatkan rasa stok tu lebih sedap. Okey. Kalau anda semua dapat bau daripada aroma daripada kita punya sup ni, dia dah naik bau daun ketumbar, naik bau serai, lengkuas, dia dah jadi wangi. Saya pun rasa lapar ni nak makan ni. Kita tunggu sampai siap. Tunggu sampai hidangan ni dah boleh dimakan. Nanti tuan-tuan semua boleh cuba untuk buat hidangan yang something different daripada apa yang peniaga lain jual. Saya percaya kebanyakan peniaga yang jual Tom Yum ni banyak yang buat yang jenis merah. Yang merah tu menggunakan paste. Tapi bila Tom Yum putih ni, kita guna bahan-bahan daripada stok asas kita yang kita buat tadilah. Okay, sekarang ni saya akan masukkan serbuk kenor lime powder. So serbuk kenor lime powder ni dia bagi rasa masam lah untuk kita punya produk ni. Untuk bagi kita punya rasa sup ni lebih, tak perlu nak perah-perah limau. Dan rasa limau daripada serbuk kenor lime powder ni pun konsisten, masam saja. Dia tak ada rasa manis, tak ada rasa apa. Dia memang kita nak ada rasa masam. Jadi kita boleh gunakan lah dalam kita punya pembuatan Tom Yum putih ni. So hidangan ni sebenarnya memang menjadi hidangan kegemaran pelanggan yang nak berbuka puasa, mungkin nak beli makanan ni untuk order untuk buat sahur. Jadi anda semua jangan lepaskan peluang untuk buat something different yang rasa dia memang sedap, InsyaAllah. Okey. So sekarang ni saya nak rasa kita punya stok ni, macam mana rasa dia, sampai ke tak sampai. Dia punya dua taste profile dia, masam dan pedas. Allah, terbaik. Memang sedap. Masam dan pedas. Itu yang kita nak deliver pada kita punya Tom Yum putih kita ni. Sup Tom Yum putih. Makan dengan nasi sedap. Bila nak buat makan dengan mihun pun sedap. Menu yang simple, ringkas, tapi rasa dia memang terbaik. Okey, sekarang ni saya akan masukkan tomato.
Okey, kita akan biar dia didih lebih kurang dalam 5 minit lagi sampai dia punya stok ni betul-betul lebih sebati dan rasa dia seimbang. Okey, so sekarang ni semua bahan dalam ni dah empuk orang cakap, dah sebati. So saya akan masukkan udang dan sotong untuk bagi rasa dia lebih naik pada rasa sotong, pada rasa seafood tu. Kita masuk ni semua. So siaplah kita punya tom yum ni. Simple, yang penting rasa dia sedap. Kos pun murah. Itu yang kita nak deliver lah kepada peniaga semua. Okay, jadi sekarang ni saya akan buat plating dalam bowl. Alright. So seperti yang anda dapat lihat, yang macam akar-akar semua kita akan keluarkan balik lah. Wangi sungguh dia punya rasa, dia punya aroma dia ni. Okey, siap untuk satu hidangan. Kemudian kita akan hiaskan sikit dengan daun ketumbar kita lah. Daun ni pun akan mewangikan lagi kita punya sup tom yum putih kita ni. Okey, siaplah sudah kita punya hidangan. Siaplah dua hidangan istimewa yang saya kongsikan dengan anda. Kita ada dua menu hebat, iaitu mi rebus meletup Kak Noh dan juga seafood tom yum putih yang saya ingin kongsikan dengan anda semua yang sedang menonton episod ini. Saya harap anda semua dapat ilmu, manfaat yang berguna untuk anda gunakan masa bulan Ramadan nanti, khususnya kepada mereka yang berniaga di bulan Ramadan dan juga berniaga di bazar Ramadan ataupun juga di restoran. Okey, apa yang kita kongsikan tadi, bagaimana untuk memenangi hati pelanggan supaya terus menikmati makanan kita, apa yang kita jual, moga dapat memberi manfaat kepada anda semua. Okey, sebelum kita mengakhiri kita punya episod ini, saya ada cakap tadi, di awal tadi, kita ada tawaran istimewa. So, apa yang saya nak kongsikan hari ini adalah kita ada produk yang dijual di Shopee. Anda boleh dapatkan produk-produk Unilever Food Solution, jenama Knorr Chicken Stock ni lah, brand Knorr. Boleh dapatkan masa 2 hari bermula daripada 22 hari bulan hingga 24 Februari. Pembelian minimum sebanyak RM50 akan dapat menikmati diskaun sebanyak 18% hanya di Shopee. So dapatkan produk-produk ni, beli online. Okey? Dan itu saja untuk episod kali ini. Saya harap anda semua mendapat manfaat daripada perkongsian ilmu ini. So jangan lupa dapatkan produk-produk Unilever Food Solution di Shopee. Jangan lupa. Bye bye.